Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kita mulakan kelas pertama untuk kumpulan A PDPR. Kita sambung pelajaran minggu lepas. Ini adalah nota. Kamu salin nota ni seperti biasa dalam buku nota. Tajuknya nota D membanding nombor. Sambung pun boleh. Ataupun kamu tulis pada muka surat baru hari dan tarikh hari ini. Okay, membanding nombor. Apa dia membanding nombor? Membanding nombor adalah kita menilai antara dua nombor itu yang mana lebih besar atau yang mana lebih kecil. Kita bandingkan nombor mengikut nilai tempat. Bermula nilai tempat paling besar. Okay, ini contoh soalan. Antara 13,719 dan 14,419, nombor yang manakah lebih besar? Kalau kita perhatikan, susun. Kalau kamu tak nak susun, kamu bayangkan saja. Saya letakkan dalam bentuk jadual supaya lebih jelas kamu nampak nilai tempat pada setiap digit. Okay? Untuk SAR, kalau kat sini, tips dia untuk kita bandingkan nombor dengan lebih cepat ialah kita mulakan dengan nilai tempat paling besar. Kita tengok. Nilai tempat paling besar antara SAR hingga 10,000 ialah nilai tempat paling besar ialah 10,000. Paling kecil SAR. Kita tengok 10,000. Antara kedua-dua nombor ini, digit di tempat 10,000 ialah 1. Jadi dia sama. Kalau sama ni tak ada perbandingan lah. Kita tak boleh nak bandingkan. Kita kena cari nilai tempat yang mana yang mempunyai digit yang berbeza. Kalau paling besar 10,000, dia sama. Kita teruskan melihat nilai tempat seterusnya. Seterusnya selepas 10,000 ialah 1,000. Nombor yang pertama digitnya ialah 3. Dan nombor yang kedua digitnya ialah 4. Bermaksud 3 ini lebih kecil daripada 4. Bermakna antara kedua-dua nombor ini 13,719 ialah kurang daripada 14,419. Atau kita juga boleh sebut sebagai 13,719 lebih kecil daripada 14,419. Macam tu. Jadi sebaliknya kalau 13,719 ni kurang, kalau kita letak nombor yang lebih besar di depan, ayat yang sesuai untuk perbandingan di antara kedua-dua nombor ini ialah 14,419 ni lebih besar daripada, ataupun kita boleh sebut lebih daripada 13,719. Ini untuk nota pertama. Awak salin nota ni Nota D. Membanding nombor. Seterusnya kita pergi pada nota kedua, iaitu nota E. Nota E ialah menyusun nombor. Menyusun nombor ini terdapat dalam dua cara. Pertama, dalam tertib menaik. Apakah cara susunan nombor mengikut tertib menaik? Kita menyusun nombor mengikut tertib menaik dengan dimulakan dengan nombor paling kecil. Jadi kita susun paling kecil hingga paling besar. Tertib menaik ni sebab tu cikgu melukis tangga. Cikgu lukis tangga supaya kamu bayangkan kamu menaiki tangga. Kalau kita nak naik tangga, kita mulakan dengan tempat yang rendah ke tempat yang tinggi kan. Bayangkan begitu juga. Kalau nak senang ingat, tertib menaik ni macam kita nak naik tangga. Jadi kita mulakan dengan yang rendah. Maksudnya kalau nak menyusun nombor dalam tertib menaik, kita mulakan dengan nombor yang paling kecil. Paling kecil kepada paling besar. Begitu sebaliknya bagi tertib menurun. Kalau tertib menurun dia berlawanan. Sebaliknya kalau menurun kita turun tangga daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maksudnya
Kalau tertib menurun, kita menyusun nombor daripada nombor yang paling besar kepada nombor yang paling kecil. Okey. Jadi kalau tertib menurun, kita mulakan susun nombor dengan nombor yang paling besar. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, ini pun kamu salin dalam buku nota. Soalan, susun kad-kad nombor di bawah secara tertib menaik dan tertib menurun. Okey, ini tertib, ini susunan kad-kad ini adalah kad-kad yang disebutkanlah di bawah ada 4 jenis kad. Jadi kalau kita nak susun dalam tertib menaik macam kita nak naik tangga kan. Jadi kita mulakan dengan nombor yang paling kecil. Paling kecil ialah, kita tengok antara keempat-empat nombor ni. Kita tengok bermula daripada nilai tempat yang paling besar iaitu 10,000. 10,000 digitnya 1. Ini pun 1. Kad ini pun 1. Kad ini pun 1. Jadi keempat-empat kad nilai tempat 10,000 digitnya 1. Sama nilainya. Jadi kita teruskan melihat nilai bagi nilai tempat seterusnya iaitu pada tempat ribu. Kita pergi pada tempat ribu. Tempat ribu pada kad pertama 5, 3, 5, 4. Jadi kalau kita nak susun dalam tertib menaik, kita mulakan dengan nombor paling kecil. Paling kecil ialah 3 di sini. Jadi paling kecil ialah 13,719. Kemudian kamu letakkan simbol koma dan kamu teruskan menyusun nombor kedua terkecil. Kedua terkecil lepas 3 ialah 4. Jadi 14,419. Kemudian tulis koma dan kamu salin nombor ketiga terkecil iaitu kita perhatikan kedua-dua kad yang tinggal ini nilai tempat pada ribu digitnya ialah 5 dan 5 sama. Jadi kita pergi kepada nilai tempat seterusnya. Sebab dia sama kita tak boleh bandingkan, kita pergi pada ratus. Kad yang pertama ratus digitnya ialah 3. Kad yang ketiga ini pada tempat ratus digitnya 2. Jadi siapa paling kecil? 3 ke 2 jadi 2. Jadi letakkan 15,202 pada nombor seterusnya. Dan bermakna kad yang mempunyai nombor paling besar ialah kad yang mula-mula ini. Iaitu 15,367. Itu inilah dia merupakan tertib menaik. Kita mulakan dengan nombor paling kecil dan paling hinggalah yang terakhir paling besar. Okey, bagi tertib menurun senang aja, kita susun daripada belakang. Kita bawa belakang ni yang paling besar. Paling besar, lepas tu dah kurang, makin kurang dan yang terakhir paling kecil. Tertib menurun ialah cara kita menyusun nombor dengan kita susun mulakan paling besar dan diakhiri dengan paling kecil. Okey, so cikgu harap kamu jelas tentang nota E ini. Okey, ini nota E. Okey, nota E ni semua kamu salin. Cikgu besarkan sikit. Okey. Ini nota E. Dan sambungannya di bawah. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan kita pergi pada buku teks pula. Kamu buka buku teks muka surat 6. Masih lagi kemahiran yang sama tapi saya nak tunjukkan beberapa contoh di dalam buku teks. Okey, banding dan susun nombor. Kita tengok yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Lawas 1,105 orang. Gelobok Antu 24,712 orang. Bintulu 75,141 orang dan Sibu 69,700
711 orang. Soalannya, antara Bintulu dan Sibu, penduduk Iban di manakah yang lebih banyak? Okey. Angka ini sama macam yang kita bincangkan pada nota. Ya. Jadi antara keduanya, yang mana paling banyak, bermaksud kita kena pilih yang manakah nombor yang paling besar. Okey, kita pergi pada nilai tempat paling besar 10,000. Jadi 7 dan 6, antara 7 dan 6, 7 lebih besar. Bermakna antara Bintulu dan Sibu, Bintulu yang di atas ini, Sibu yang di bawah ini. Okey, jadi penduduk Iban di manakah lebih banyak? Iaitu pada angka 7 lah. 7 lebih banyak bermaksud Bintulu lebih banyak berbanding Sibu. Okey, jadi penduduk Iban lebih banyak di Bintulu. Kemudian kamu boleh juga tengok contoh pada contoh B ini. Susun keempat-empat bilangan penduduk Iban dalam tertib menaik. Dalam tertib menaik. Jadi kita mulakan dengan digit yang paling kecil, kemudian iaitu 1,000, 105. Kemudian naik sedikit 24,712. Kemudian bertambah lagi 69,711 dan yang paling besar 75,141. Ini ialah susunan nombor dalam tertib menaik. Perhatikan di antara kedua nombor, sebelum kita meletakkan nombor seterusnya, wajib kamu mesti meletakkan simbol koma. Okey? Simbol koma macam ni. Okey, lebih kuranglah macam ni simbol koma. Ini simbol koma. Okey, kamu letakkan simbol koma. Ataupun sebab ni typing kan, kalau menulis macam tu. Ya. Dia bulat sedikit, lepas tu kamu tarik ke bawah. Macam wow lah, macam huruf wow Jawi kan. Alright. So, kita pergi pada muka surat. Tadi muka surat 6. Kita pergi pada muka surat 7 pula. Surat 7. Okey, contoh kedua. Jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Okey, permainannya ialah gala panjang. Ini bilangannya yang suka gala panjang. 15,367 orang. Okey, kanak-kanak yang suka lompat tikus, bilangannya 13,719 orang. Kanak-kanak yang suka lompat getah, 15,202 orang. Kanak-kanak yang suka batu seremban, 14,419 orang. Okay, soalan, nyatakan permainan yang kurang diminati. Lompat tikus atau batu seremban. Yang kurang diminati maksudnya ialah yang paling sedikit bilangan kanak-kanak yang menggemari. Jadi maksudnya yang kurang diminati ni maksudnya soalan minta kamu pilih antara bilangan kanak-kanak yang menyukai lompat tikus dan juga batu seremban, yang manakah bilangannya lebih sedikit atau kurang. Mana satu? So kita perhatikan lompat tikus 13,719. Okey, batu seremban 14,419 orang. Jadi antara kedua ini 13, ini 14,000. Jadi yang paling sedikit ialah 13,719. Jadi jawapannya ialah nyatakan permainan yang kurang diminati, lompat tikus ke batu seremban.
Jadi jawapannya ialah lompat tikus. Okey, permainan yang kurang diminati ialah lompat tikus. Okey, kemudian susun nombor dalam tertib menurun. Kalau dalam tertib menurun, okey, kita mulakan dengan nombor paling besar. Jadi menurun maknanya daripada kanan. Kalau kita tengok garis nombor ini, di susunan nombor yang disusun, okey, mulai dengan nombor kecil hingga ke nombor semakin besar. Jadi, kalau kita nak susun dalam tertib menurun, kita mulakan dengan nombor yang paling besar, ya, iaitu 15,367. Kemudian disusun lagi dengan nombor seterusnya tetapi kurang sedikit daripada nombor pertama. Dia makin menurun. Kemudian nombor ketiga makin menurun dan nombor yang terakhir paling kecil. Ya. Jadi kamu susun paling besar yang ini 15,367. Kemudian 15,202. Koma jangan lupa letak. Kemudian 14,419 dan kemudian 13,719. Okey. So kita teruskan dengan ke surat 8. 4 kad nombor di bawah disusun dalam tertib menaik. Siapakah yang menunjukkan nilai K yang betul? Okey, kita tengok. Ray pegang 52,171. Kim pula pegang 54,001. Dan Rina memegang 58,145. Jadi 4 kad ini, 4 kad di bawah ni telah disusun dalam tertib menaik. Tertib menaik maksudnya paling kecil, kemudian yang terakhir mesti paling besar. Jadi ini 40,000, kemudian naik sikit 52,000. Ya, kenapa cikgu sebut 40,000? Jadi sebabnya kita baca kita nak cepat banding nombor, jadi kita tak perlu tengok 3 digit yang belakang ni. Kita tengok digit di tempat 10,000 dan 1,000 saja pun dah cukup memadai untuk kita ketahui nombor itu kecil atau lebih besar. Okay, 40,298, ya, dia paling kecil, kemudian naik sikit 52,000 lebih. Kemudian kita tak tahu ni apa, tapi yang paling besar 59,000. Jadi kalau ikut logik, bolehkah kita pilih yang Ray punya ni? Ray punya 52,171. Kalau ikutkan 52,171 ialah sebelum kad ini. Sebelum 173. Jadi kalau kita nak letakkan nilai yang dipegang oleh kad Ray ni pada tempat K, dia jadi tidak sesuai. Okey, tak sesuai. So tak boleh. Kita pergi pada Kim. Kim kita nak letak 54,001. Okey, logik sebab selepas 52 kita kena naikkan sikit. Okey, boleh jadi 54. Lepas 54 dia naik lebih lagi menjadi 59,000. Okey, bolehkah kita letak 58,145? Boleh juga kerana selepas 52,000 dia naik menjadi 58,000 lebih, kemudian dia naik lagi 59,000. Jadi kalau mengikut susunan, ya, yang ni kawan dia yang pakai songkok ni terangkan apa yang diterangkan. Nilai K mesti lebih besar daripada 52,173 dan mesti lebih kecil daripada 59,000. Itu syaratnya. Jadi apa saja nombor yang lebih besar daripada kad kedua dan apa saja nombor yang dia lebih kecil daripada 59,000, yang kad yang terakhir ni,
kita boleh terima nilai K itu. Jadi Kim dan Rina menunjukkan nilai K yang betul. Jadi nilai K yang ditunjukkan oleh Kim kita boleh terima, dan juga nilai nombor yang ditunjukkan oleh Rina juga kita boleh terima. Okay, so kedua-dua ni kita boleh terima kerana menepati syarat lebih kecil daripada kad kedua dan juga lebih besar kerana kedua-duanya menepati syarat, iaitu syaratnya apa? Dia lebih daripada kad kedua dan kurang daripada kad yang keempat atau kad yang terakhir ni. Okey, so itulah perbincangan kita pada hari ini untuk kamu fahamkan kemahiran yang baru yang kita belajar pada hari ini, iaitu kemahiran membanding dan menyusun nombor. Okey, seterusnya macam biasalah, lepas dah faham, kita kena uji diri kita, kukuhkan pemahaman dan kemahiran yang kita belajar pada hari ini dengan kamu membuat latihan buku tulis matematik 1. Kita masih menggunakan buku tulis matematik 1. Kamu buat semua soalan yang terdapat pada muka surat 8 ini. Soalan 1 semua, 2 semua, 3 semua, 4 semua. Okey, buat semua. Cikgu tunjukkan beberapa cara sebab tak nak kamu salah masa kamu menulis dalam buku tulis kamu. Nanti kamu kena padam pula banyak kali dan membuang masa. Okey, pertama tuliskan hari dan tarikh pada hari ini. Okey. Kemudian kamu wajib menyalin soalan. Okey, soalan 1 tadi tulis nombor yang lebih kecil. Kemudian kamu tambah arahan bulatkan. So kamu salin dulu soalan dan kamu bulatkan jawapan. Jawapan yang kamu bulat menunjukkan nombor yang lebih kecil. Yang B salin juga. Cikgu tak buat lah, tapi cikgu tunjuk cara ni. Kamu sambung B, buat cara yang sama macam A ni. Jawapan dia kamu bulatkan. Okey, nombor 2. Salin soalan, bandingkan setiap set nombor menggunakan lebih daripada atau kurang daripada. Okey. Kamu salin A, langkah 1 salin A. Kemudian kamu letakkan antara soalan A ni nak letak kurang daripada ke nak letak lebih daripada. Pilih. Kalau kurang daripada, salin kurang daripada nombor ini. Ini cikgu tunjuk contoh A. Okey, soalan B dan seterusnya kamu buat sendiri. Langkah 1 dan buat B. Salin, letak kurang daripada ke lebih daripada. Ikut macam yang cikgu tunjukkan pada soalan A ni. Okey, kemudian soalan ketiga. Soalan ketiga, besarkan sikit. Okay, soalan ketiga, salin soalan macam biasa. Susun nombor dan tertib menaik dan tertib menurun. Salin dulu soalan A. Kemudian sebelum kamu meletakkan jawapan, kamu kena letak tajuknya. Tertib menaik ke tertib menurun? Okay, tertib menaik sama dengan apa susunan dia. Macam ni. Okay, tertib menurun pula, apa susunan dia. Okay, barulah kamu dah siap soalan A. Kemudian langkah 1, baru teruskan soalan B. Salin soalan B, buat tertib menaik sama dengan apa, tertib menurun sama dengan apa. Ikut macam soalan A ni. Okey. Kemudian nombor 4. Nombor 4A. Lengkapkan nilai yang mungkin bagi tertib menaik di bawah. Kita nak letak tempat kosong ni nilai apa. Okey. Jadi, kalau kita nak mencari nilai tempat kosong, pertama syaratnya kita kena beza. Kita kena cari beza antara kedua nombor yang duduk bersebelahan. Yang duduk sebelah-sebelah, yang kita nampak kat sini yang ada, yang wujud. Okey, nombor pertama dengan nombor kedua dia duduk sebelah-sebelah. Okey, kat sini tempat kosong, saya tak letak jawapan lagi. Bayangkan biru ni jawapan biru ni. Bayangkan jawapan tak ada lagi. Okey. Antara nombor ini dan nombor sebelahnya tak ada. Jadi, kita tak boleh pilih ni sebab dia tak lengkap. Kita kena cari dua nombor yang duduk
bersebelahan yang lengkap. Macam yang ini. Lepas kita dah cari pasangan nombor yang duduk sebelah tu, apa kita buat pada pasangan nombor tu? Kita buat operasi tolak. Kenapa kita buat operasi tolak? Untuk kita mencari beza. Ya, jadi cikgu dah tunjukkan kedua nombor ni, kalau nak buat operasi tolak, mestilah yang atas lebih besar, tolakkan dengan nombor yang bawah lebih kecil. Jadi susun yang atas, iaitu yang ini lebih besar. Okey, kemudian nombor ini lebih kecil. Okey. Dah susun, kamu buat operasi tolak, kamu dapat 67. Bermakna antara kedua nombor ini, kalau dia nak, kita dah dapat cari dia punya apa nama? Beza kan? Jadi beza dia maksudnya dia makin bertambah. Kalau kamu perhati, ini 59,042. Yang ini pula 59,109. Dia makin bertambah ke makin berkurang? Makin bertambah. Jadi maksudnya dia makin bertambah sebanyak berapa? Dia makin bertambah sebanyak 67. Okey. Jadi itulah fungsi kita mencari beza operasi tolak yang kita buat tu. Bermaksud, kenapa kita sibuk buat operasi tolak? Kerana kita nak mencari beza antara kedua-dua nombor ni. Bezanya ialah 67. Maksudnya, setiap pertambahan nombor ini, setiap nombor yang berubah ini, dia bertambah sebanyak 67. Bermakna nombor ini mempunyai pola menaik bertambah sebanyak 67 setiap kali dia berubah. Jadi maksudnya nombor pertama kalau kita tambahkan dengan 67, kita dapat nombor kedua. Okey. Nombor kedua kalau kita tambahkan pula dengan 67, ya, dia akan jadi nombor yang ketiga. Okey, kalau kita tambah 67, dia akan jadi nombor yang ketiga. Begitu juga kalau kita tambahkan 67 pada nombor ketiga, dia akan dapat nombor yang keempat ini. Itu maksud dia. So, itu maksudnya. Sebab itu, untuk kita dapatkan kat sini, kita kena buat, kita salin balik nombor yang kedua ini, 59,109, dan kita tambah 67, kita akan dapat nombor yang ketiga. Macam tu. Untuk lebih faham, lepas kamu dah salin soalan A tu, kamu dah dapat, ikut macam cikgu buat ni. Kamu dah dapat bezanya, lepas kamu dah dapat beza, kamu buat anak panah ni, buat tambah berapa. Ikut sama. Dia punya pertambahan mesti sama untuk setiap pergerakan nombor ni. Ya, ada kalanya dia bukannya bertambah 67, kamu kena tengok pola nombor tu makin berkurang atau makin bertambah. Kalau makin berkurang, dia kena tolak 67, tolak 67, tolak 67. Macam tu. So, kamu kena perhatikan pada soalan itu, pola apa yang soalan tu beri pada kamu. Adakah soalan beri pola nombor menaik atau soalan beri pola nombor menurun? Okey, kalau pola nombor menaik, bermakna dia adalah bertambah. Okey, kalau pola menurun, dia adalah makin berkurang. Dia adalah operasi tolak. Okey, so cikgu harap kamu faham.
Okey, lepas dah buat ni, dah siap, kamu letakkan jawapan pada tempat kosong di atas. Kemudian langkah 1, buat pula soalan B. Macam tu ya. Jadi siapkan semua soalan yang cikgu minta pada muka surat 8. Kamu gunakan buku tulis matematik 1. Okey, itu saja kelas. Tugasan kamu untuk hari ini, hari Selasa. Kita jumpa lagi pada hari Khamis. Cikgu harap kamu siapkan sebelum kamu datang ke sekolah pada minggu hadapan. Cikgu tak nak dengar ada yang tak sempat siap, lupa, tak sempat. Macam-macam alasan lagi cikgu tak nak dengar. Okey. Itu saja, jumpa lagi pada hari Khamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.